Assalamualaikum semua murid 4 Bestari, jom belajar sejarah. Hari ini kita akan belajar tajuk kaedah penyelidikan sejarah. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan sejarah? Merujuk pada cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji sejarah bagi mendapatkan bukti sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah pertama, kaedah arkeologi, kemudian kaedah temu bual ataupun kaedah lisan dan kaedah bertulis. Kaedah pertama, kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah dilakukan melalui proses gali cari ataupun ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Contoh penyelidikan hasil dari kaedah arkeologi ini: gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah, rangkap piramid di Lenggong Perak. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai dan tasik. Contoh, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Kaedah yang kedua, kaedah temu bual ataupun kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah dari orang lain. Langkah-langkah dalam kaedah lisan atau temu bual. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan yang berkaitan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakam perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyalin data perbualan dan membuat penulisan. Kaedah yang ketiga, kaedah terakhir, iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada lukisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Langkah keempat, membuat penulisan. Kesimpulannya, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah.
Semua kaedah yang ada ini memberi ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Rumusan kaedah pendidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat 3 kaedah digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Kamu boleh perhatikan dan teliti 3 kaedah penyelidikan sejarah yang disimpulkan di sini. Baca ya murid-murid. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.